Saya tak pasti di peringkat dasar dibincangkan secara mendalam, tapi saya ada pengalaman mengendalikan kes-kes di bawah akta ini. Malahan saya berani mengatakan akta ini telah digunakan semasa zaman reformasi dahulu. Ramai peserta-peserta daripada demonstrasi menjadi mangsa kepada akta ini. Saya berani mengatakan akta ini boleh juga menjadi sumber kepada penyalahgunaan kuasa. Kalau kita lihat tujuan akta ini dipinda, Seksyen 6 dan juga Seksyen 7 ini adalah untuk mengenakan hukuman yang lebih berat ke atas pesalah-pesalah yang didapati bersalah di bawah akta ini, di mana digantikan. Kalau dahulu pihak mahkamah mempunyai budi bicara dalam pengenaan hukum, sebab perkataan digunakan adalah, kalau saya boleh izinkan, saya boleh membaca dalam ayat yang asal. Any person who in any public road or place carries or has in his possession or under his control any offensive weapon otherwise than with lawful authority or for a lawful purpose shall be guilty of an offence, and on conviction be liable to imprisonment for a term not exceeding 2 years and to whipping. Jadi kalau sebelum pindaan ini, mahkamah diberikan budi bicara untuk mengenakan hukuman dan tidak melebihi daripada 2 tahun. Tapi sekarang ini kita lihat pindaan yang dibuat ini menghilangkan sama sekali budi bicara hakim, di mana hakim terpaksa apabila seseorang itu dapati bersalah di bawah Seksyen 6 ini kena jatuhkan hukuman yang tidak kurang daripada 5 tahun dan tak boleh lebih 10 tahun. Maknanya kita start dengan 5 tahun dulu. Sama ada kerajaan sedar atau tidak, sebelum ini kerajaan telah meminda Criminal Procedure Code, di mana kalau kita lihat the spirit of pindaan itu antaranya memperkenalkan apa dipanggil plea bargaining. Plea bargaining bermaksud pihak pendakwa dengan pihak tertuduh melalui peguam bela boleh berbincang bagi berunding berkenaan dengan hukuman sekiranya anak guam peguam bela itu bersedia untuk mengaku salah. Kita tahu pengakuan salah dapat menjimatkan banyak perkara. Kita dapat menjimatkan masa mahkamah, dapat mengelakkan backlog dengan izin. Dan plea bargaining ini satu perkara yang memang berlaku di seluruh sistem jenayah ini. Tetapi dengan pengenalan apa yang dipanggil minimum sentence ini atau mandatory sentence ini, budi bicara hakim telah ditiadakan. Maknanya apabila seseorang itu ingin mengaku bersalah pun, hakim terpaksa kenakan hukuman 5 tahun minimum. Jadi ini akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan di bawah Seksyen 6 ini mungkin tidak akan ada yang mengakuan salah. Sebab once you mengaku salah, you kena hukuman 5 tahun. Walaupun orang itu mungkin kali pertama melakukan kesalahan, walaupun tak ada rekod jenayah, walaupun mungkin ada unsur-unsur yang dia bawa senjata itu kerana sebab-sebab yang tertentu, tetapi dengan pindaan ini dia akan sudah pasti akan mengakibatkan peguam bela menasihatkan anak guam dia jangan mengaku salah dan akan lawan dan akan pergi ke rayuan dan sebagainya. Maknanya proses itu akan berpanjangan. Dan saya lihat ada satu trend kerajaan sekarang ini cuba walaupun mungkin berniat baik untuk nak selesaikan masalah jenayah, tetapi kita lihat kita punya reaction tu terlalu overreaction. Kita overreact sehingga kan kita menafikan sama sekali konsep mercy in the punishment. We must understand that justice must be tempered with mercy. Ini satu prinsipal. Sebab mercy ini ataupun belas kasihan ini adalah diberikan kepada hakim. Tapi dengan adanya minimum sentence ini,
hakim tidak lagi boleh menunjukkan belas kasihan kepada orang kena tuduh. Dan kita kena faham juga apabila kita hilangkan kuasa hakim untuk menjatuhkan hukum, memilih hukuman-hukuman, ataupun kita menghilangkan budi bicara hakim dari segi mengenakan hukuman, hakikatnya kita telah memindahkan, dengan izin we have shifted the sentencing power to the prosecutor. Kerana apa saya kata begitu? Sebab pendakwa raya dia boleh memilih di bawah akta mana yang dia nak dakwa. Kalau dia mungkin ada rasa dendam dengan seseorang itu, dia akan kenakan di bawah akta ini. Dan ini, apabila dia kenakan bawah akta ini, maka orang yang kena tuduh itu akan jadi mangsa. Sebab itulah menurut kajian yang dibuat oleh Profesor Michael Tonry, daripada seorang profesor daripada Amerika Syarikat, dia mengatakan janganlah kita ingat apabila kita mengenakan minimum sentence ini akan mengakibatkan reduction of crime. Saya quote apa dia kata, the weight of evidence clearly shows that enactment of mandatory penalties has no demonstrable marginal deterrence effects on short term effects. Dia kata maknanya sebenarnya tidak mempunyai kesan yang deterrent walaupun dikenakan hukuman yang berat. Tuan Pengusi, saya nak ambil sikit perbandingan dengan undang-undang Islam. Kalau kita lihat dalam sistem jenayah undang-undang Islam ini, tidak ada hukuman mandatory sentence ke atas hukuman penjara. In fact, hukuman penjara ini dalam undang-undang Islam boleh dikatakan tak termasuk dalam hukuman ke atas kesalahan berat. Dalam sistem perundangan Islam, jenayah undang Islam ini dia ada 3 kesalahan. Dia panggil hudud, qisas dan ta'zir. Hudud ini dipanggil al-uqubah muqaddarah, satu hukuman yang telah ditetapkan. We can say as mandatory sentence. Tetapi dalam masa yang sama, kesalahan bagi mandatory sentence ini sedikit saja. Kebanyakan ulama mengatakan 6 kesalahan. 6 kesalahan saja, iaitu kesalahan yang berat yang dikenakan mandatory sentence. Tetapi dalam masa yang sama, dalam Islam apabila dikenakan hukuman, so we believe that hukuman hudud ini daripada Allah SWT. God knows the best. Lepas tu bila Allah meletakkan hukuman hudud ini, dia meletakkan syarat-syarat yang hampir mustahil dan kita nak penuhi. The idea is untuk hanya menakutkan, tapi bukan untuk betul-betul nak laksanakan. Saya bagi contoh, kalau seseorang itu dikenakan hukuman mencuri, dalam Islam ada mandatory, iaitu potong tangan berdasarkan Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an mimma kasaban nakalan min Allah. Betul juga orang yang katakan menuduh orang lain berzina tanpa datangkan bersaksi, Islam letakkan hukuman mandatory. Wallazina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajidum samanya jaldah. Ini hukuman dia tetap 80 rotan. 80 rotan tak boleh diubah, parlimen tak boleh ubah, mahkamah tak boleh ubah, semua tak boleh ubah. Ini hukuman Allah. Tapi dalam masa yang sama, bagi kesalahan-kesalahan di bawah hudud ini, yang mandatory sentence ini, dia punya requirement untuk jatuhkan hukum itu sangat strict. Sebagai contoh, the standard of proof, dia bukan beyond reasonable doubt, dia panggil beyond any shadow of doubt, al-yakin, 100%. Maknanya kalau ada 0.001% pun tak boleh kena hukum. Yes, Bang. Akan panjang sangat yang itu. Okay. Jadi saya nak katakan hukuman tu hukuman yang berat tetapi strict requirement. Tapi dalam kes ini, dalam kes yang kita nak bahaskan ini, kita lihat apa saja yang mandatory sentence ni, dia punya standard of proof still tidak dikira sebagai satu yang tinggi. Beyond reasonable doubt ni bukan 100% doubt. Dan malahan kalau dalam Islam tadi, sebagai contoh, saya nak bagi contoh, kalau orang tu mengaku bersalah pun, dia mengaku bersalah, mencuri, tiba-tiba dia tukang hukum nak potong tangan je, dia kata saya tarik balik pengakuan. In Islam you have to retract, tak boleh teruskan punishment. Hatta kalau nak disebat 100 rotan, tiba-tiba dalam masa dah 3 rotannya dia kata saya tarik balik, saya tarik pengakuan, ketika itu tak boleh teruskan hukuman. Sebab idra'ul hudud habis syubhah, naklah kamu tarik balik hukum hudud kalau ada keraguan. Saya nak katakan strict, begitu strict.
tiba-tiba kita letak hukuman yang begitu berat dalam keadaan requirements and approval tidak berubah. Maknanya kalau kita teruskan hukuman ini, dia akan mendatangkan sebenarnya kezaliman ke atas juga orang kena tuduh. Sebab orang yang, saya dah pernah bercakap dalam PCA dulu, orang yang melakukan jenayah ini, mereka didorongi oleh pelbagai motivasi, bukan satu motivation. Sebab itulah hukuman dia berbeza. Sebab tu kita letak discretion pada hakim. Sebab tak semua orang melakukan jenayah dengan motivasi yang sama, kerana terpaksa, kerana paksaan, macam-macam. Jadi kalau kita letak hukuman satu saja, bermakna kita anggap semua kesalahan dilakukan kerana dorongan yang sama. Itu yang masalahnya. Dan saya nak tegaskan bahawa di sini hukuman minimum ini juga di Amerika Syarikat. Saya nak bagi contoh mungkin menteri boleh pertimbangkan. Walaupun mereka mengenakan hukuman minimum sentence bagi kesalahan di bawah akta, contohnya Anti-Drugs Abuse Act 1986, dalam akta di ini memang ada minimum sentence, tetapi dalam masa yang sama akta ini juga memperkenalkan pengecualian dalam perkara-perkara tertentu di mana minimum sentence tidak boleh dilaksanakan. Tapi dalam akta yang kita bentangkan ini tidak ada pengecualian. Hukuman tak ada pengecualian. Dalam undang-undang, saya nak bagi contoh di Amerika Syarikat ini, dia mengenakan hukuman minimum tapi ada dua pengecualian. Yang pertama, if the accused cooperates with the government. Mana dalam keadaan tertentu apabila orang tuduh ni dia bekerja sama, ketika itu boleh dipertimbangkan oleh kerajaan untuk tidak dikenakan hukuman minimum sentence. Yang keduanya, kalau dipanggil safety valve, di mana kalau kesalahan itu dikira masih lagi, walaupun kesalahan itu dianggap kesalahan yang berat, tapi dia ada bersifat non-violence, ketika itu pun boleh hakim mengenakan hukuman yang tidak berdasarkan hukuman minimum. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, tidak ada pengecualian. Kita dah banyak kesalahan hukuman minimum sentence ni. Dalam PCA berapa banyak minimum sentence, ini pun sama. Dan malahan dalam undang-undang ini, kalau kita lihat section 8, bukan saja orang yang membawa offensive weapon itu dikenakan, termasuk orang yang consorting. Dalam bahasa Melayu apa? Consort. Dalam bahasa Melayu apa? Orang yang bukan bahasa Bahasa iPad. Consort, saya tak tahu dalam bahasa Melayu apa. Orang yang consort lah, consort orang yang consort ini, mereka juga boleh kenakan hukuman. Tengok lihat section 8. Section 8 ini dia extend hukuman itu bukan hanya kepada orang yang menyimpan senjata tu, termasuk orang, contohnya dalam dia naik kereta, orang yang bersebelahan dia, mungkin dia hanya tumpang orang itu, dia boleh juga dikenakan hukuman, walaupun boleh juga didakwa. Dan apabila dia pasti bersalah, dikenakan hukuman yang sama. Saya nak baca section 8. Apa BN bising pula. You mana boleh bahas ni? You bahas lain lah. Ni bukan dasar, ini consorting with person carrying offensive weapon in public place. Any person who consorts with or is found in the company of another person who is carrying or his possession of under his control any offensive weapon in contravention of section 6 in circumstances which raise a reasonable presumption and he knew that such person was carrying or had in possession or under his control any such weapon shall, unless he shall prove that he has reasonable grounds for believing that such other person was carrying or had in possession or under his control any such weapon for a lawful purpose, be guilty of an offence and shall be liable to the like punishment as that other person. Maknanya, kalau kita duduk sebelah pun, dia boleh didakwa. Dan apabila dia dakwa, the burden of proof is shifted to orang yang kena tahan itu. Dia yang kena buktikan kenapakah dia tidak tahu sebenarnya orang itu memiliki senjata. Jadi ini semua menunjukkan bahawa kalau kita kenakan hukuman yang tak ada elemen budi bicara ini, dia mungkin boleh membawa kepada abuse, kezaliman. Dan kezaliman inilah perkara yang kami khawatirkan. Sebab saya kata budi bicara telah dipindahkan daripada hakim kepada pendakwa raya. Dan hakim ini saya nak gulung, hakim ini ditrain. Hakim is trained
berdasarkan pengalaman dia untuk mengenakan hukuman. Batu Gajah ada peluang nak berucap. Saya nak tanya sedikit sebab saya akan sentuh perkara ini nanti. Sebab saya nak tanya kepada Sepang. Sepang, berkaitan dengan Seksyen 8 tadi, berkaitan dengan konsult orang yang berdampingan itu. Apakah hukuman, bagaimana pentafsiran yang dibuat oleh Sepang berkaitan dengan hukuman yang akan dikenakan kepada beliau? Tak, dalam akta, dalam Seksyen 8 itu hukumannya sama. Maknanya orang yang contohnya orang yang ada simpan parang ke apa dalam kereta sebagai contoh, orang yang ikut dia, mungkin anak dia ke dan sebagainya, berdampingan boleh dikenakan. Sama ada selepas itu dia kena atau tidak, itu satu hal. Tapi undang-undang ni membenarkan mereka didakwa. Dan yang masalahnya, apabila didakwa tu dia akan kena hukuman yang sama. Kalau kata hukumannya yang lebih rendah, okey juga. Sebagai contoh, kalau hukumannya, kalau sebelum pindaan ini 2 tahun, mungkin orang yang berdampingan tu dia mungkin kena lebih rendah sebab hakim ada discretion. Mungkin oleh kerana dia hanya berdampingan saja, mungkin kena 5 hari dan sebagainya. Tapi dalam waktu sekarang ni, undang-undang sekarang ni, orang yang berdamping itu juga kalau didapati bersalah, hakim tidak ada pilihan, 5 tahun paling minima. Tak ada pilihan. Kali pertama salah ke, tak ada rekod jenayah ke, mengaku bersalah ke, semua 5 tahun. Ya, terima kasih Sepang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya tertarik dengan pengujahan Sepang. Kalau mengikut apa yang dijelaskan, the burden of proof, ataupun tanggungjawab untuk membuktikan bahawa orang yang bersamaan ataupun berdampingan itu tidak bersalah, dia kena buktikan. Maknanya kalau dia tak boleh buktikan bahawa dia tak tahu parang tu ada dalam kereta itu, maka dia akan didapati bersalah dengan sendirinya begitu. Adakah itu yang dimaksudkan? Yes. Kau tengoklah wording Seksyen 8. So macam mana dia nak buktikan bahawa dia tak tahu? Boleh tak YB Sepang ceritakan bagaimana nak buktikan saya tak tahu parang tu ada dalam kereta, dan nak yakinkan hakim bahawa dia sebenarnya dia tak tahu? Memang apabila prinsip asal untuk pengetahuan syarah, prinsip asal semua dalam kejenayah ni burden of proof adalah di bawah pendakwa. Sebab orang dianggap tidak bersalah kecuali dibuktikan bersalah. Memang kita akui ada setengah-setengah, memang bukanlah undang-undang saja yang ada reverse of burden of proof ini, reversal ada juga undang-undang lain. Tapi apa yang saya nak katakan, the peculiar nature of this offence ini, dia boleh tertakluk pada salah guna tu dengan mudah. Dan memang bukan mudah untuk kita nak buktikan macam tu Syah Alam. Walaupun sering dikatakan oleh mahkamah, sudah tentulah beban pembuktian bagi orang yang tertuduh dengan pembuktian ke atas pendakwa raya berbeza standard of proof. Biasanya untuk tertuduh ini, kalau dia ada dikenakan beban membukti, dia punya balance saja, dia punya standard of proof tu hanyalah balance of probabilities. Tapi dia tetap menyusahkan, bukan mudah. Dan kalau mahkamah tidak percaya, habislah dia. Jadi contohnya, kalau dulu katakan dia memang mungkin tahulah, dia terus mengaku salah. Tapi sekarang ni dia kata, kalau aku mengaku salah pun kena 5 tahun. Itu. Jadi saya minta sangat Menteri kalau boleh kaji semula ni peringkat jangkuasa ini, dan saya juga mohon supaya mungkin boleh beri pengecualian dalam kes-kes tertentu ni. Kita masukkan satu peruntukan atau peruntukan tambahan, bahawa walaupun ada kuasa minimum sentence untuk hakim nak jatuh hukum, tapi dalam masa sama hakim juga diberi pilihan dalam circumstances tertentu, dia boleh diberi pilihan untuk juga tidak tertakluk 100% kepada minimum sentence ini. Itu saja. Terima kasih Tuan Musi. Sila Batu Gajah. Terima kasih Tuan Speaker. Saya melihat pindaan yang dibuat kepada Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Api Berbahaya ini dalam kacamata yang agak berbeza dengan apa yang dilihat oleh Yang Berhormat daripada Sepang. Walau bagaimanapun saya tidak mengatakan bahawa hujah-hujah Sepang itu salah ataupun tidak. Itu adalah pandangan beliau. Tapi saya bukan juga mengatakan bahawa saya tidak bersetuju dengan kesemua apa yang dikatakan oleh Sepang. Tapi ada satu dua perkara saya mempunyai pandangan yang berbeza. Walau bagaimanapun saya bersetuju jugalah dengan beliau dengan beberapa perkara yang lain. Pertama sekali berkaitan dengan prinsip kenapa membuat pindaan ini.
kenapa kita nak buat pindaan ini? Apabila kita buat satu pindaan ataupun satu undang-undang, Parlimen mempunyai satu niat, dan niat itu datangnya daripada rakyat. Dan apabila kita meluluskan satu undang-undang di Parlimen, ini bermaksud niat itu mesti dikuatkuasakan di mahkamah. Dan kalau kita balik kepada undang-undang asal yang sebelum pindaan ini, apa niat sebenar? Apa niat sebenar kepada undang-undang? Apabila saya membaca, dan mungkin juga ada juga antara beberapa magistrate dan hakim mempunyai pandangan yang sama dengan pandangan saya, di mana mereka merasakan bahawa dalam undang-undang yang ada dulu, hukuman penjara dan sebatan adalah mandatory. Walau bagaimanapun, ada juga hakim-hakim yang membuat satu keputusan yang berlainan, yang mengatakan bahawa Section 6, hukuman yang dijatuhkan di bawah Section 6 dan juga Section 7 tidak mandatory. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam satu kes pendakwa raya lawan Yoka Meng pada tahun 2010, orang kena tangkap dituduh di bawah Section 6/1 bagi satu kesalahan didapati dalam kawalannya sebilah pedang panjang 21 inci bersarung besi hitam dijumpai di dalam keretanya di tempat letak kereta di Kuantan, di Medan Saudara Kuantan. Orang kena tangkap telah mengaku salah tanpa syarat terhadap pertuduhan. Orang kena tangkap didapati bersalah dan disabitkan dengan pertuduhan, dan seterusnya mempertimbangkan rayuan, mahkamah telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM2,000. Kalau tak bayar denda itu 5 bulan penjara. Dalam keputusan yang dibuat itu menunjukkan bahawa hukuman penjara dan sebatan itu tidak mandatory. Itulah keputusan yang dibuat oleh hakim pada masa itu. Dan saya tidak tahu adakah itulah niat sebenar Parlimen apabila meluluskan undang-undang ini. Adakah Parlimen punya niat supaya ada budi bicara diberikan kepada hakim, ataupun tidak ada ruangan kepada hakim untuk menggunakan budi bicaranya. Jadi itu adalah penting. Dan pada hari ini kita nak buat pindaan, dan pindaan itu mestilah jelas. Okay. Apa niat kita? Apa niat Parlimen? Apa niat rakyat? Apa yang dimahu kita luluskan pada hari ini? Itu adalah penting. Kita tidak boleh buat satu undang-undang di mana kita sendiri tidak tahu. Kita biarkan mahkamah untuk membuat interpretasi kepada undang-undang yang kita buat di sini, tetapi niatnya berbeza. Ini ada satu prinsip yang sangat-sangat penting, sebab apa yang kita niatkan dalam Parlimen itulah yang mesti dilaksanakan di luar. Itu adalah penting. Jadi kita harus mengetahui itu terlebih dahulu. Adakah niat kita untuk menjatuhkan hukuman penjara dan sebatan sebagai mandatory, ataupun kita nak bagi budi bicara kepada hakim? Dan perkara ini harus dijelaskan dengan teliti dalam undang-undang yang kita buat. Dan sekarang undang-undang yang baru yang kita buat ini jelas menunjukkan bahawa tidak ada budi bicara kepada hakim yang bakal akan membuat keputusan, di mana sudah ditetapkan bahawa kalau ada kesalahan di bawah Section 6/1, maka hukuman penjara minimum 5 tahun akan dikenakan, dan yang paling maksimum 10 tahun akan dikenakan. Jadi undang-undang yang dibuat sekarang itu tidak memberi ruangan kepada hakim. Jadi saya tidak tahu apa niat Parlimen yang sebenar, apakah niat kerajaan sebenar pada hari ini untuk membawa undang-undang ini, sama ada nak bagi ruangan kepada hakim ataupun langsung tidak mau bagi ruangan kepada hakim, dan membuat satu tetapan yang jelas bahawa itulah keputusan Parlimen pada hari ini, supaya pentafsiran yang dibuat pada masa hadapan oleh hakim tidaklah bertentangan dengan niat yang diwujudkan dalam Parlimen. Ini bukan satu saja kes. Ada banyak kes yang telah diputuskan sebelum ini. Dalam satu lagi kes di mana pendakwa raya lawan Wahab pada tahun 1964, orang kena tangkap akta ini di bawah Section 6/1 akta ini, dan ketika kes dirujuk ke Mahkamah Tinggi untuk satu semakan, hakim menyatakan bahawa dengan izin, my interpretation to this section is that the term imprisonment is not mandatory
and a fine may be imposed in lieu of imprisonment. In exercise of my power of revision, I enhance the sentence by imposing a fine of RM50 in default 3 months imprisonment. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh hakim yang mengatakan bahawa hukuman penjara adalah tidak mandatory dan hukuman sebatan juga tidak mandatory. Okey, jadi dia ada boleh bicara untuk membuat keputusan. Tetapi isu yang saya bangkitkan pada hari ini ialah apakah niat parlimen pada hari itu dan keputusan yang dibuat oleh hakim sama, sejajar, ataupun parlimen pada hari itu mempunyai niat yang berlainan tetapi keputusan yang dibuat oleh hakim adalah berlainan. Kita tak mau perkara itu berlaku. Kita mau parlimen membuat satu undang-undang dengan satu niat dan niat itu dilaksanakan oleh pihak kehakiman. Itu yang penting. Dan sikit lagi. Dalam satu lagi kes, Teo Xiaoping lawan pendakwa raya pada tahun 1993, hakim dalam semakannya terhadap hukuman 5 bulan penjara yang telah dijatuhkan oleh magistrat. Tengok dalam kes ini, magistrat pada awalnya telah membuat pentafsiran yang berlainan. Beliau mengatakan beliau merasakan bahawa hukuman penjara itu adalah mandatory dan telah menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara. Dan kemudiannya perkara ini telah dibawa kepada hakim Mahkamah Tinggi dan hakim pula telah membuat interpretasi yang berlainan. Beliau merujuk kepada kes ini dan berkata, the learned trial magistrate has conducted that section 3 section 6(1) of the act carries a mandatory imprisonment sentence, but I am reading section 6(1), I don't think so. Dia kata dia mempunyai pandangan yang berlainan. Jadi ini menunjukkan bahawa undang-undang yang sedia ada pada masa ini sebelum pindaan ini adalah agak kabur, di mana ada pertikaian untuk membuat keputusan sama ada perkara itu mandatory ataupun tidak mandatory. Dan pada hari ini parlimen telah membuat satu keputusan untuk membawa satu pindaan kepada session 6 dan juga kepada session 7, di mana menetapkan hukuman minima dan juga hukuman maksima. Dan ini akan menjadikan hukuman penjara dan hukuman sebatan itu menjadi mandatory. Saya tidak tahu adakah itu niat sebenar parlimen. Okey, dan berkaitan dengan satu perkara yang dibawa oleh oleh yang berhormat daripada Sepang, iaitu berkaitan dengan session 8. Saya juga minta supaya menteri mengkaji semula pada session 8 ini, walaupun tidak ada pindaan yang dibuat kepada session 8. Saya rasa session 8 ini perlu dilihat kembali, sebab apabila kita buat pindaan kepada suatu akta, kita kena lihat, baca semula keseluruhan akta itu supaya tidak ada apa-apa kelompangan, kita tidak buat kesilapan. Sebab saya apabila kita baca selepas buat pindaan ini dan kita baca session 8, dia menjadi lain pula. Sebab dulu kita ada bagi budi bicara kepada, mungkin kita ada bagi budi bicara kepada hakim, mungkin itu niat. Tetapi sekarang apabila perkara ini sudah menjadi mandatory dan hukuman 5 tahun dikenakan, hukuman minimum 5 tahun dikenakan dan maksimum 10 tahun dikenakan, dan kita tidak membuat apa-apa perubahan pada session 8, ini adalah bahayanya. Seperti mana yang diberitahu oleh yang berhormat daripada Sepang tadi, orang yang berada bersama-sama, orang yang berdampingan dengan orang yang menjalankan jenayah, melakukan jenayah itu juga tertakluk kepada hukuman yang sama. Saya tidak tahu adakah ini wajar. Sebab seperti mana yang diberitahu oleh yang berhormat daripada Sepang, saya sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh yang berhormat Sepang tadi. Saya ingat menteri pun dah faham. Saya kena elaborate sedikit tentang perkara ini, sebab mungkin kerajaan ataupun kementerian terlepas pandang dah disebut oleh Sepang dalam perkara ini. So ini adalah sangat-sangat penting, sebab perkara ini perlu dikaji semula. Dan ini adalah satu undang-undang, saya lihat terutamanya bahagian session 8 ini adalah cukup bahaya. Kalau kita tidak ditelitikan dan kita tidak buat pindaan kepada session 8 ini, saya minta supaya menteri mengkaji semula supaya session 8 itu ditulis semula.
supaya ia bersesuaian dengan keadaan dan mencapai aspirasi yang kita mau capai. Ini adalah sangat penting, sebab tidak mungkin kita akan melakukan satu kesalahan apabila kita menangkap seseorang yang ada berdampingan dengan orang yang menjalankan jenayah dan sebenarnya beliau tidak melakukan apa-apa kesalahan, dia tidak tahu apa-apa tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pesalah itu, dia hanya berada bersama berdampingan, dan apabila dia kena tangkap sekarang adalah menjadi masalah kepada beliau untuk membuktikan dalam mahkamah bahawa dia tidak tahu apa-apa berkaitan dengan aktiviti-aktiviti jenayah ataupun penggunaan senjata api dan sebagainya. Dia tak tahu. Ini adalah bahaya. Saya mohon kepada Menteri supaya mengkaji balik Seksyen 8 ini. Itu saja. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Menteri, sidang. Terima kasih Yang Berhormat daripada Sepang dan juga daripada Alor Gajah. Sebenarnya Yang Berhormat, saya sangat prihatin dengan apa yang dibangkit oleh Yang Berhormat, dua-dua Yang Berhormat, daripada Sepang dan Batu Gajah. Batu Gajah, ya. Yang pertama, Yang Berhormat menyebut persoalan hukuman yang terletak di sini sebagai ada mempunyai minimum sentence, ya, minimum sentence, dan tidak boleh dihukumkan kurang daripada itu, dan maksimumnya memang kita tahu. Semua yang mempunyai latihan sebagai peguam Yang Hormat, bila melihat perkara ini berlaku, kita berasa bimbang kerana tidak ada memberi laluan budi bicara kepada pihak hakim semasa menjalankan kes itu di mahkamah. Tetapi biarlah saya mula dengan sedikit mukadimah lah. Setujuan saya semasa Yang Berhormat bercakap, saya tak ganggu pun. Jadi saya berharap boleh juga dengar cakapan saya dengan tidak mengganggu. Apabila seseorang itu ditangkap oleh pihak polis, penyelidikan yang rapi dibuat. Penyelidikan ini menerusi beberapa peringkat. Barang siapa yang mempunyai pengalaman dalam polis, dia mengetahui pegawai penyiasat akan memajukan kertas siasatan dia kepada pegawai yang lebih kanan dan mungkin peguam di peringkat jabatan itu sendiri. Selepas penilaian ini, sudah pasti bahawa ada kes-kes yang ditentu akan diambil tindakan kepada yang telah ditangkap, dan barulah kertas siasatan ini dimajukan kepada pihak DPP, dan di peringkat DPP pula penelitian yang lebih rapi lagi akan dibuat. Jadi dengan sendirinya Yang Berhormat, kita tidak akan menzalimi masyarakat. Dalam satu ketika kita membuat perkara, saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa kita kena jangan beri ruang langsung kita boleh abuse ataupun menyalahgunakan kuasa di bawah undang-undang. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak juga boleh melihat bahawa pihak polis, pihak DPP itu telah hilang the human side of dia punya kehidupan. Jadi kita kena percaya jugalah yang mereka ini tidak sebenarnya dalam jiwa mereka hendak mengena sesiapa pun. Jadi penyelidikan itu tetap akan dibuat dengan seberapa rapi yang boleh sebelum seseorang itu dituduh di mahkamah. Jadi Yang Hormat, sebelum, masih panjang cerita saya juga Yang Hormat, sebenarnya walaupun dalam undang-undang ini mengatakan bahawa minimum sentence itu berapa tahun dan maksimumnya berapa tahun. Makna dia, kalau dia didapati bersalah di bawah undang-undang ini, hukuman yang bakal hakim beri kepada dia ialah minima, ya. Tetapi dalam masa yang sama, Datuk Yang di-Pertua, kuasa mahkamah dalam mengenakan hukuman kepada pesalah dalam sudut lain tidak pernah diambil. Umpamanya di bawah Seksyen 294 Kanun Tata Tara Jenayah, yang mana mahkamah boleh memberi bond berkelakuan baik sama tempoh dan tetapkan oleh mahkamah. Sikit. Saya belum sikit. Sebab Menteri cakap pasal bond ni, saya
Saya nak cerita sikit. Ya, sila Saya rasa Menteri, terima kasih Tuan Musi, terima kasih Menteri. Saya nak katakan bahawa begitu juga yang berlaku dalam kes drug, kes dadah. Kes dadah yang melibatkan hukuman 39 yang bukan bukan hukuman mati, kesalahan possession itu, memang ada hukuman yang tidak yang mandatory seperti mana ayat ini, dan tidak ada pun peruntukan mengenai tidak ada peruntukan mengenai bond over. Maknanya menteri kata, kalau ikut menteri yang tadi menteri kata tadi, maknanya kita boleh bond over sebab kuasa berbicara mahkamah tidak untuk bond over tu tidak dihapuskan berdasarkan peruntukan am. Saya rasa menteri, saya with due respect, saya rasa I beg to differ, sebab dalam kes yang melibatkan drug, wording seperti ini, mahkamah telah memutuskan once you have a minimum sentence, you tak boleh pakai lagi dah. Tak boleh lagi pakai 2994. Itu interpretation mahkamah. Sebab dia kata our hands are tied down. Sebab apa? CPC is a general law. This specific. So berdasarkan prinsip specific overrides general law. So saya khawatir apa yang dikatakan oleh menteri ini, mungkin menteri bercakap di sini tapi berlaku dalam mahkamah lain. Jadi saya minta satu jaminan, kalau betul apa kata menteri kata bond over boleh pakai lagi, there must be ada satu peruntukan khusus dalam ini yang mencadangkan supaya hakim tidak memberi interpretasi yang berbeza. Seperti mana katakan tadi, parlimen niat lain, parlimen kata bond over 294 ataupun tu masih pakai lagi, tapi kalau kita gunakan ayat ini, mahkamah kata our hands are tied down. I'm sorry counsel, itu tak boleh. That's what happened masa saya berhujah di Mahkamah Rayuan baru-baru ini. Saya kata boleh pakai, dia kata tak boleh. I'm sorry, my hands are tied down. We lost. So saya minta menteri supaya consider benda ni. Saya tahu menteri kata seolah macam boleh pakai, tapi apa yang berlaku di dalam mahkamah lain. Terima kasih menteri. Ya, terima kasih Yang Hormat. Satu lagi, saya nak put on record, Datuk Yang Tua. Ya. Saya nak put on record apa yang saya kata, penjelasan daripada saya ya. Yang kedua di bawah section 17(3)A Kanun Tata Cara Jenayah juga. Apabila mahkamah, saya minta izin baca dalam bahasa Inggeris, finds that the charge is proved, but its opinion having regard to the character, antecedent, age, health, mental condition of the person charged, or the trivial nature of the offence, or to the extenuating circumstances under which the offence was committed, in its expedient to inflict any or other than nominal punishment, or that it is expedient to release the offender on probation. Ini juga boleh digunakan pakai oleh pihak hakim. Jadi Yang Berhormat, biar saya mengulas sedikit saja yang apa sebut oleh Batu Gajah. Selama 300 tahun Yang Hormat, semenjak Bill of Rights diperkenalkan di England pada tahun 1688 dan ditandatangani oleh King William of Orange pada tahun 1689. Mahkamah dilarang meminta rekod mengetahui what is the actual intention of Parliament apabila meluluskan undang-undang di Parlimen. Hinggalah satu kes yang bernama Paper and Heart dalam 1990 yang memberi ruang supaya apabila hakim tak memutuskan sesuatu dalam mahkamah, dia bertanya dia sendiri. Dahulu interpretasi untuk mengetahui intention of Parliament untuk memperkuatkuasakan undang-undang ialah berlandaskan surrounding circumstances and within the four corners of the law. Tetapi selepas Paper and Heart dilaksanakan oleh House of Lords pada 1990, diberi ruang supaya mahkamah boleh menilik apa yang berlaku di dalam Parlimen. Jadi maknanya, kalau Paper and Heart itu yang saya tahu diiktiraf di Malaysia,
Itulah kenapa saya dimaklumkan satu undang-undang dipinda selepas Paper and Hart membuat keputusan pada tahun 1990. Ada pindah undang-undang Malaysia dibuat. Makna kita menerima hakikatnya bahawa we can go back and see the handset what the answer given by the Minister in his tabling of the bill, in explaining the rationale behind the law and where the punishment can be meted as well dalam undang-undang dengan izin Datuk Yang Tua. Jadi dalam keadaan sedemikian, niat Parlimen itu boleh dilihat. Itu sebabnya saya tadi sebut put on record what I said, yang bahawa Section 294 dan 173 di bawah kanun tata jenayah ini masih applicable. Jadi kalau lain kali yang berhormat terdapat kes yang sama berlaku, kes di bawah undang-undang ini berlaku dan mahkamah kata hakim tak nak lihat ni, intention of parliament tu lain, kata dia minimum ini yang dipakai, tetapi apa yang menteri sebut tu tak pakai. That mean dia telah bercanggah dengan Paper and Hart. Kalau itu yang hormat, kita balik ke parlimen, lihat semula yang hormat, ya, not before. Ini apa yang kita sebutkan tadi, the political will of the kerajaan untuk melaksanakan undang-undang ini. Saya rasa menteri, rather than apabila kita kata begitu, menteri, dengan penuh hormat, saya nak mengatakan bahawa memanglah mungkin kita boleh berhujah begitu di parlimen, jadi di mahkamah. Tapi akhirnya mahkamah yang buat keputusan. Mahkamah akan cakap regardless, the law is very clear. Sebab itu saya mencadangkan, instead of kita rujuk pada handset dan sebagainya, yang kami pernah buat, saya pernah semasa Section 27A akta polis, kita tahu ada perbezaan antara perhimpunan public place dengan private place. Saya mengatakan private place tak perlu pun adanya permit. That has been the intention of the parliament. Bila kita argue dekat mahkamah kata no, that's not the intention of the parliament. Walaupun itu yang kita nampak begitu. Jadi saya mencadangkan tak salah kalau kita letak specific provision. Selepas section 6 itu kita letak satu subsection, kita kata walaupun begitu section 137, 173 masih lagi terpakai, 1294 masih lagi terpakai, maknanya binding over masih terpakai. Lebih baik kita letak satu explicit provision dalam akta ini. Sebab saya nak kata begini, kadang-kadang mahkamah mereka sering menyalahkan parlimen. Mereka mengatakan you make our life so difficult. Why don't you just put clearly? So kalau kita betul nak letak intention kita letak betul-betul, senang. Tak payahlah kita nak menyuruh mahkamah ni meraba-raba mencari intention. Saya nak mencadangkan menteri, tak salah kalau kita letak itu supaya kita jelas dan mahkamah pun senang nak buat kerja. Jadi ketika itu saya rasa kita boleh katakan minimum sentence ini ada pengecualian seperti mana yang saya sebut tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, menteri, saya rasa daripada kita letak minimum sentence, why not, saya bersetuju kalau hukuman ni dia punya not less than 10 years. Saya bersetuju. Maknanya kita bagi hukuman yang sampai maksimum dia boleh bagi 10 tahun. Tak ada masalah. Tapi once kita letak minimum sentence ni, susah. Hakim pun susah, kita peguam bela pun susah. Kadang-kadang kita nak nasihat, dia suruh mengaku salah, tapi dia kata might as well I take a chance. Kalau saya lawan pun mungkin saya terus lepas. Tapi kalau saya mengaku salah, senang-senang 5 tahun. So saya mencadangkan menteri, tak salah untuk kita review benda ni. Kita tak, there's no tak ada benda nak rushing. Kita ada masa. Terima kasih. Datuk Mentua, penjelasan saya ini sajalah. Lepas tu nanti, tapi belum lagi Datuk Mentua, saya nak bagi penjelasan. Sebenarnya saya mengetahui bahawa rang undang-undang ini dibentang di Dewan ini baca kali yang pertama pada 25 bulan September 2013. Jadi kalau kita benar-benar serius, saya bukan menuduh yang amat, serius nak meminda ataupun mengisi perkara lain dalam ni, berapa bulan yang kita ada boleh pindah. Tapi apa sekarang pula nak minta saya pindah? Jadi yang Datuk Mentua balik kepada apa yang saya sebut tadi, tunggulah apa yang berlaku selepas ini nanti, kita lihat yang amat. Terima kasih. Pasal 1 hingga 3 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Yang buat menteri.